Selamat sejahtera semua. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang tajuk perancangan korpus. Apakah perancangan korpus? Perancangan korpus merupakan satu usaha untuk membina dan memperkembangkan aspek bahasa yang meliputi tata bahasa, ejaan, sebutan, perkamusan dan peristilahan. Perancangan korpus melibatkan dua proses, iaitu pengekodan kodifikasi dan pemupukan. Pengekodan merupakan penyeragaman untuk menghasilkan satu variasi yang standard, sempurna dan seragam. Pemupukan pula merupakan usaha memodernkan bahasa Melayu supaya boleh menjadi bahasa yang saling terjemah dengan bahasa moden yang lain. Sejarah perkembangan sistem ejaan Rumi. Tulisan Rumi berasal daripada tulisan Latin atau Romawi yang dibawa masuk oleh orang-orang Barat apabila mereka datang ke Kepulauan Melayu. Sistem tulisan ini bersifat fonik, iaitu sebutan bunyinya kebanyakannya mengikut lambang hurufnya. Bahasa Melayu untuk kali pertamanya ditulis dalam huruf Rumi oleh pengembara Barat yang datang ke alam Melayu, iaitu dalam senarai kata Melayu Itali yang dihasilkan oleh Antonio Pigafetta dalam kurun yang ke-15. Sistem bermula pada tahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972. Antara sistem ejaan Rumi yang pernah wujud di Malaysia ialah Sistem ejaan Wilkinson 1940, Sistem ejaan Za'abah tahun diwujudkan pada 1949, Sistem ejaan Fajar Asia tahun diwujudkan pada 1945 hingga 1954, Sistem ejaan Kongres tahun diwujudkan pada 1956, Sistem ejaan Malindo diwujudkan pada tahun 1959 dan sistem ejaan Rumi baru bahasa Melayu yang diwujudkan pada 1972. Sistem ejaan Wilkinson 1940. Sistem ini diwujudkan bagi menyeragamkan sistem ejaan Rumi yang digunakan di sekolah-sekolah Melayu di Melaya. Sistem ini wujud hasil daripada tindakan yang dilakukan oleh satu jawatankuasa yang dipengerusikan oleh R.J. Wilkinson yang menjawat jawatan pengarah pelajaran ketika itu. Sistem ejaan Fajar Asia. Sistem ejaan Fajar Asia muncul semasa pemerintahan Jepun. Sistem ini menyampaikan propaganda Jepun dalam bahasa Melayu melalui tulisan Rumi. Sistem ini hampir sama dengan sistem ejaan Wilkinson. Perbezaannya hanya pada diftong I dan L yang digantikan dengan huruf W dan Y. Contohnya, perkataan pandai dieja sebagai P-A-N-D-A-Y. Selepas Jepun kalah, sistem ini tidak lagi digunakan. Bahasa Melayu kembali menggunakan sistem ejaan Za'abah. Sistem ejaan Za'abah. Sistem ini diketengahkan oleh Pendeta Za'abah. Pada tahun 1949, Za'abah telah membuat pindaan pada sistem ejaan Wilkinson kerana beliau berpendapat bahawa ejaan itu tidak menggambarkan sebutan Melayu. Beberapa pindaan telah dibuat. Contohnya, huruf U diganti dengan O sebelum huruf R dan K dan NG pada akhir perkataan. Sistem ini juga memberi tanda sempang kepada imbuhan di dan sa. Sistem ini digunakan secara menyeluruh di sekolah. Sistem ini dinamakan ejaan sekolah. Sistem ini juga digunakan sehingga tahun 1972. Sistem ejaan Kongres. Sistem ini terhasil ekoran keinginan membuat tinjauan terhadap tulisan Rumi bahasa Melayu dalam Kongres Persuratan Melayu pertama 1952 dan Kongres Persuratan Melayu kedua 1954. Dalam Kongres Persuratan Melayu ketiga 1956 telah diputuskan satu sistem ejaan yang dikenali sebagai sistem ejaan Kongres. Walau bagaimanapun, sistem ejaan Kongres tidak pernah digunakan disebabkan sistem ini menerapkan lambang-lambang fonetik.
Sistem ejaan Malindo. Sistem ini terhasil susulan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu melalui penyelarasan sistem ejaan. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia telah menyelaraskan sistem ejaan yang digunakan oleh kedua-dua belah negara sehingga menghasilkan sistem ejaan Malindo. Nasib juga sama dengan sistem ejaan Kongres. Kerana mengutamakan lambang fonetik, maka ejaan ini tidak digunakan secara meluas. Sistem ejaan Rumi baru bahasa Melayu. Sistem ini muncul setelah tamatnya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Persepakatan untuk menyelaraskan sistem ejaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia telah diadakan sehingga menghasilkan sistem ejaan ini pada 16 Ogos 1972. Sistem ini kekal digunakan sehingga kini. Di Indonesia, sistem ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sekian sahaja daripada saya, terima kasih.